Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Berpunca pembuangan sisa toksik yang ditanam di dalam tanah. Kawasan perkampungan Kuala Koh akan diisytihar kawasan bebas zon merah awal minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejadian pencemaran udara di Pasir Gudang Johor dipercayai berpunca pembuangan sisa toksik yang ditanam di dalam tanah. Profesor Kejuruteraan Kimia Jabatan Kejuruteraan Kimia Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Insinyur Dr. Wan Ramli Wan Daud berkata, tindakan menanam sisa toksik di dalam tanah juga boleh mengakibatkan pencemaran udara. Katanya saliran air bawah tanah di daerah itu berkemungkinan sudah tepu dengan sisa toksik yang meruap sebelum meresap melalui tanah naik ke permukaan sehingga membentuk gas toksik. Katanya pelupusan bahan kimia di Sungai Kim Kim bukanlah satu-satunya sumber gas beracun kerana ia masih berada di sana selepas kawasan berkenaan dibersihkan. Menerusi satu kenyataan, beliau menjangkakan terdapat sisa kimia yang ditanam di dalam tanah sekitar Pasir Gudang sejak bertahun lalu. Wan Ramli yang juga bekas perunding penilaian risiko kuantitatif QRA untuk industri minyak, gas dan petrokimia berkata, kerajaan menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP perlu mengeluarkan arahan menghentikan sementara operasi semua kilang dan loji kimia. Ini merupakan satu cara untuk menghentikan kejadian keracunan gas di Pasir Gudang daripada terus berulang. Jelas beliau lagi, JAS dan JKKP perlu memeriksa rekod pembuangan bahan kimia di setiap kilang untuk menentukan dalang yang bertanggungjawab terhadap insiden terbabit. Beliau dalam kenyataan itu turut mendedahkan pernah menjalankan kajian sebagai perunding QRA kepada penilaian kesan alam sekitar EIA untuk cadangan pembinaan loji kimia di Pasir Gudang pada sekitar 1980-an. Sementara itu, menurutnya Pasir Gudang pada asalnya adalah untuk industri kecil dan sederhana. Namun kerana kurang mendapat sambutan mendorong kerajaan negeri menawarkan tanah kepada industri berat seperti cadangan pembinaan loji kimia. Loji kimia itu tetap dibina walaupun hasil kajian QRA menunjukkan sebarang kemalangan yang menyebabkan penyebaran toksik dan gas mudah terbakar akan memberi kesan kepada penduduk berhampiran. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan akan mengumumkan zon merah kawasan perkampungan Kuala Koh Gua Musang diisytihar kawasan bebas pada awal minggu depan. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein berkata ini susulan pengurangan kes jangkitan penyakit dan tiada lagi kematian di kawasan itu. Dan kalau kita lihat pada seminggu dua ini, kita nampak trend dari segi kes-kes baru telah berkurangan. Walaupun ada satu dua kes-kes yang dimasukkan ke hospital tetapi belum lagi disahkan dari segi measles-nya. Jadi bila kita lihat pattern ini dan sekiranya pattern ini berterusan dalam minggu ini, insya-Allah kita akan menasihatkan pihak kuasa untuk menarik baliklah larangan atau red zone di kawasan tersebut. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan akan mengumumkan zon merah kawasan perkampungan Kuala Koh Gua Musang diisytihar kawasan bebas pada awal minggu depan. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein berkata, ini susulan pengurangan kes jangkitan penyakit dan tiada lagi kematian di kawasan itu. Beliau berkata demikian pada media selepas merasmikan Convention Pharmaceutical Halal Kebangsaan di Kota Baru mewakili Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut Dr. Zaini, ramai 227 orang asli suku Batik di Kuala Koh dan Aring 5, Gua Musang menerima suntikan vaksin sejak Isnin lalu. Langkah memulakan pemberian vaksin itu dijalankan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua sebagai usaha menyelamatkan mereka daripada terus terdedah dengan sebarang jangkitan termasuk demam campak. Menurut beliau, pemberian vaksin itu membabitkan 60 orang asli suku Batik yang masih berada di kampung Kuala Koh dan 167 suku Batik di penempatan Felda Aring 5 selepas penduduk kawasan terbabit diserang penyakit itu. Sejak awal Mei lalu, 15 suku Batik di kampung Kuala Koh meninggal dunia dan 115 lagi menerima rawatan.
Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli KATS sedang merangka peraturan dan undang-undang baharu berkaitan penggunaan sumber air bawah tanah. Tujuannya adalah untuk memastikan bekalan itu mampu dimanfaatkan sebaiknya oleh semua pihak dalam jangka masa panjang. Menurut Menterinya Dr. A. Xavier Jayakumar, ia berikutan rizab air bawah tanah dianggarkan sebanyak 5 trilion meter padu dan penggunaannya hanya sekitar 3%, majoriti melibatkan sektor industri. Ujar beliau, sumber air bawah tanah harus digunakan sebaiknya supaya masalah kekurangan bekalan air di negara ini tidak berulang. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG sedang mengkaji cara terbaik untuk memanfaatkan sumber air bawah tanah bagi memastikan negara mampu bersedia untuk berdepan dengan musim kemarau. Peraturan dan undang-undang baharu itu dijangka akan dibentangkan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Menurut Dr. Xavier, melalui inisiatif itu, pihaknya berharap dapat meningkatkan penggunaan sumber air bawah tanah kepada sekitar 20%. Bagi mencapai hasrat itu, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan kerajaan Jepun untuk mengadaptasi teknologi yang digunakan di negara berkenaan dalam aktiviti pemetaan sumber bekalan air bawah tanah negara. Ini kerana Jepun merupakan antara negara yang mempunyai kepakaran dan teknologi dalam memeta dan menggunakan sumber air bawah tanahnya bagi tujuan industri, pertanian dan domestik. 4 penjawat awam di Kedah direman 6 hari bagi membantu siasatan kes menerima suapan daripada kilang baja tidak berlesen tahun lalu. Suspek yang direman 3 pegawai Majlis Daerahian berusia 50 hingga 54 tahun dan seorang pegawai pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Alustar berusia 37 tahun. Perintah reman oleh penolong pendaftar Mahkamah Sungai Petani Muhammad Alif Abdul Aziz. Ketiga-tiga kaki tangan PBT itu dipercayai menerima sejumlah RM4,600 antara Ogos hingga September 2018 dari syarikat kilang baja tidak berlesen. Ia sebagai dorongan untuk memproses permohonan lesen kilang itu walaupun tidak memenuhi spesifikasi sebagai sebuah kilang. Sogokan daripada pengusaha kilang yang sama itu dipercayai sebagai dorongan untuk mempercepatkan proses permohonan lesen CSA. Lesen itu bagi kebenaran menyimpan baja dengan kuantiti dibenarkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Umat Islam di negara ini perlu peka dan mengetahui kandungan sesuatu ubat yang dimakan atau diminum bagi memastikan ia selamat digunakan dan halal mengikut syariat Islam. Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, umat Islam perlu merujuk kepada isi kandungan ubat-ubatan yang diambil bagi memastikan ia selamat, bersih dan mematuhi syariat Islam. Apabila kita beli mana-mana ubat-ubatan, jarang di kalangan kita akan membaca ingredient ubat tersebut, kandungan yang berapa, umpamanya apa dia punya satu persatu. Kita jarang. Kalau kita beli itu pakai obat. Kalau kita tanya, kita nak obat batuk, apa jenis, jenama apa pun obat batuk. Contoh, obat sakit kepala, obat ni, kita akan sebut macam tu. Tapi nama spesifik pun kadang-kadang kita tak tahu, dan seumpamanya ini memang perlu dididik dalam masyarakat macam tu. Cuma bagi saya yang keduanya, mungkin farmasis ataupun mereka yang kena mengenai dengan ubat, cuba beri sedikit penerangan kepada mereka obat ni apa dia dan seumpamanya, supaya ini juga sebagai satu pendidikan secara tak langsung. Apa yang dia gunakan, apa yang dia makan, apa yang dia minum, obat tersebut, dia faham apa dia fungsinya, apa kandungannya. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama Konvensyen Farmaseutikal Halal Kebangsaan bertajuk Maqasid Syariah dalam Perubatan. Kata Datuk Seri Dr. Zulkifli, umat Islam perlu membaca dan mencari maklumat mengenai sesuatu ubat atau makanan kesihatan, khususnya dari segi pematuhan syariat. Jelasnya jika ada perubatan yang lebih bersih dan halal, pekerja farmasi perlu bersedia memberi nasihat kepada pengguna Islam bagi membuat pilihan ubat yang sesuai.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo mahu syarikat telekomunikasi bukan sekadar menawarkan perkhidmatan jalur lebar yang murah dan laju, malah dapat menyelesaikan aduan diterima dalam masa singkat. Jadi perkhidmatan ini bukan sekadar kita ini membekalkan perkhidmatan yang murah dan laju, tetapi kita juga perlu pastikan bahawa kita ada satu struktur di mana apabila aduan itu diterima, aduan itu akan dilihat dan diselesaikan masalah itu dalam masa yang ditetapkan. Jadi ini adalah apa yang kita beri penekanan. Jadi memang masalah itu ada dan kita dalam proses melihat bagaimana telco boleh memastikan bahawa semua aduan ini diatasi dalam masa yang singkat. Kita menetapkan KPI. Ujarnya aduan diterima membabitkan semua kawasan termasuk di bandar, luar bandar dan pinggir bandar. Apa yang penting tambah baik sistem untuk tangani masalah dan aduan yang diterima. Beliau berkata demikian mengulas laporan akhbar bahawa wujud masalah capaian jalur lebar di kawasan luar bandar yang disuarakan Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia CFM. Menerusi laporan itu, sistem aduan kualiti liputan CFM adalah sebanyak 390 aduan berkaitan kualiti internet di pinggir bandar yang diterima sehingga Mei tahun ini. Tahun lalu jumlahnya juga agak sama, 387 aduan. Mengangkat agenda penyatuan demi mewujudkan keseimbangan serta mengekalkan keamanan. Itu antara peranan penting yang perlu dimainkan individu dalam dunia penulisan, terutama kalangan pengamal media. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata agenda itu juga merupakan asas kehidupan sebuah masyarakat madani yang harmoni, hidup bertoleransi dan bermuafakat. Media sendiri itu adalah satu badan yang memang bebas menjadi check and balance dalam satu sebuah masyarakat, society, ya, satu sebuah nation, sebuah negara. Jadi media ini penting sebagai power, kuasa memberikan satu keseimbangan semua. Namun mestilah digunakan secara sebaik mungkin supaya kita dapat mendapat apa matlamat kita pada akhirnya. Objektif kita adalah untuk negara kita, kemajuan bersama, pembangunan bukan saja negara tetapi pembangunan insan kita sebagai rakyat Malaysia. Menurut Dr. Wan Azizah, tanggungjawab media perlu berlandaskan kepada kebenaran serta keadilan. Meskipun bebas membuat kritikan, termasuklah kepada pihak kerajaan, media juga katanya berperanan memperkukuhkan hubungan serta keamanan dalam sesebuah institusi masyarakat. Modul pengajaran dan pembelajaran sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik STREAM yang diperkenalkan di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika, Kendalian Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, bakal mempersiapkan kanak-kanak dengan kemahiran pendidikan berteraskan kecerdasan buatan AI. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, program yang dikenali sebagai Kemas Pintar STREAM itu dibangunkan seiring dengan gelombang revolusi industri 4.0. So dia satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dalam kita memupuk potensi diri pada setiap kanak-kanak ini. Menurut Datuk Seri Rina, pelaksanaan modul Pintar STREAM yang sedang diperluaskan ke seluruh negara itu diharap dapat dinikmati serta dimanfaatkan oleh kanak-kanak bukan sahaja di kawasan bandar, malah juga di luar bandar. Projek perintis bagi modul STREAM dimulakan di Tabika Kemas Cabau Jasin di Melaka dengan tema modal penerbangan pada Oktober lalu. Kemas memperkenalkan 12 lagi tema berbeza di 12 negeri, antaranya sains akuatik di Pulau Pinang, aeroangkasa Perak, astronomi Johor, geosains Kelantan serta minyak dan gas di Sarawak dan Terengganu. Inisiatif akan diperluaskan ke semua 11,119 tabika kemas di seluruh negara pada tahun hadapan dengan kos naik taraf RM50,000 untuk setiap tabika. Scoot Airlines, syarikat tambang rendah dari Singapura di bawah Singapore Airlines Group, memulakan penerbangan terus buat kali pertama dari Republik itu ke Kota Baru semalam. Ia adalah destinasi ketujuh Scoot Airlines ke bandar-bandar utama di Malaysia selepas Ipoh, Kuala Lumpur, Kuantan, Kuching, Pulau Langkawi dan Pulau Pinang.
Ketibaan penerbangan sulung membawa 130 penumpang itu disambut Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri, Datuk Hassan Mohamud. Scoot Airlines menyediakan 3 penerbangan pergi balik antara Singapura dan Kota Baru pada setiap Ahad, Selasa dan Jumaat. Jangka masa penerbangan cuma 1 jam 30 minit. Datuk Hassan yakin perkembangan itu bakal merancakkan aktiviti pelancongan di Kelantan, khususnya bagi menghadapi Tahun Melawat Kelantan 2020. Memang kita kerajaan ini merasa gembira dan sudah lama menunggu penerbangan daripada Singapura ke Kelantan, dan kita tunggu sekarang ini daripada Kota Baru ke Vietnam. Kita ke Bangkok dan lain destinasi lah. Scoot Airlines adalah anak syarikat kepada Singapore Airlines Group. Duta Arab Saudi ke Malaysia Mahmud Hussein Said Khaltan menyatakan keyakinan inisiatif Road to Mekah yang masuk tahun ketiga akan menjadi lebih baik, dan bagi tahun ini seramai 55 petugas dihantar oleh Kerajaan Arab Saudi ke Malaysia khusus bagi melaksanakan inisiatif itu. Road to Mekah adalah satu sistem pra-pelepasan haji yang menyaksikan jemaah di bawah inisiatif ini akan diambil cap jari selain pasport dicop di negara di mana jemaah berlepas, dan kemasukan ke Arab Saudi akan dipermudahkan seperti penerbangan domestik, manakala bagasi mereka akan dihantar terus ke penginapan. Projek perintis itu dikendalikan di Malaysia pada 2017 sebelum inisiatif berkenaan dilancarkan sepenuhnya tahun lalu, membabitkan kira-kira 65,000 jemaah Malaysia dan Indonesia. Tahun ini jemaah Malaysia dijadual memulakan perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji dari 4 Julai hingga 4 Ogos dengan 62 penerbangan sewa khas. Jelas Mahmud Hussein terdapat kerjasama serta komunikasi yang baik antara Arab Saudi dan Malaysia bagi memastikan besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, 50 maut manakala 101 lagi cedera apabila sebuah lori tangki minyak terbabas dan meletup di Benue, Nigeria. Kebanyakan mangsa terdiri daripada penduduk yang bergegas untuk mengumpul petrol dari lori berkenaan. Nahas berlaku berhampiran sebuah kampung di Ahumbe. Menurut saksi, lori tangki berkenaan sedang menuju ke Makurdi apabila dipercayai hilang kawalan ketika cuba mengelak lubang di jalan raya. Sebuah bas yang kebetulan lalu di kawasan itu turut musnah dijidat api. 16 penumpang bas termasuk 2 orang kanak-kanak dan seorang wanita mengandung antara yang maut. Sebuah bangunan yang terletak berhampiran turut terbakar. Mangsa yang cedera dikejarkan ke beberapa hospital berdekatan. Selepas Joko Widodo diumumkan secara rasmi kekal sebagai Presiden Indonesia untuk penggal kedua, tumpuan kini diberikan pula kepada kabinet yang bakal dilantik beliau. Ketua Staf Presiden Mulkodo berkata Jokowi belum menyusun kabinetnya, sekaligus menafikan maklumat yang tersebar di media sosial mengenai senarai nama untuk bergabung dalam kabinet. Tambahnya, tiada pasukan khas ditubuhkan untuk mengatur kabinet kerana ia hak seorang Presiden. Jakarta Post semalam melaporkan selepas hampir setahun berjuang mempertahankan kedudukannya, Jokowi akhirnya bersedia untuk menjemput gabungan parti pembangkang, Parti Gerakan Indonesia Raya Gerindra menyertai kerajaan pakatan pimpinannya. Beliau turut ditanya sama ada akan menjemput calon pembangkang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menyertai kerajaan. Jokowi berkata beliau bersikap terbuka kepada sesiapa sahaja yang ingin membangunkan Indonesia. Selepas Filipina, kini giliran Indonesia pula menghantar pulang 49 kontena yang terbukti mengandungi sisa toksik dan sampah ke negara asal mereka, termasuk Amerika Syarikat, Australia dan beberapa negara Eropah. Tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat Kastam Batam setelah menerima surat cadangan dari Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan pada Isnin. Bulan lalu, Indonesia memulangkan 5 kontena sampah ke Amerika Syarikat selepas mendapati kontena yang sepatutnya mengandungi kertas skrab bersih turut diisi lampin, plastik, kayu, fabrik dan kasut dalam jumlah banyak. Kementerian itu kemudian mengumumkan akan meneliti pemunggahan 65 kontena mengandungi sampah plastik.
Polis Australia menahan 3 lelaki yang merancang untuk menyerang stesen polis, bangunan kedutaan dan kemudahan pertahanan di Sydney. Suspek berusia antara 20 hingga 30 tahun yang dituduh mempunyai kaitan dengan kumpulan militan Daesh ditangkap dalam beberapa serbuan di pinggir Sydney. Menurut penolong Pesuruhjaya Polis Persekutuan Australia, Ian McCarthy, serbuan dilancarkan selepas kegiatan dalam talian mereka menimbulkan syak wasangka. 2 daripadanya akan dikenakan tuduhan menjadi anggota kumpulan pengganas dan melakukan persediaan untuk melancarkan serangan keganasan. Lelaki ketiga yang dipercayai sekutu mereka akan dikenakan pertuduhan yang lebih ringan. Ketiga-tiganya mengenali satu sama lain melalui aplikasi media sosial. Hong Kong memulakan kerja pembersihan di bangunan Dewan Perundangan dan kawasan sekitarnya selepas ribuan perusuh mengganas dan memecah masuk bangunan berkenaan semalam. Polis turut memeriksa kerosakan di bangunan itu. Menunjuk perasaan sebahagian besarnya golongan muda memecah masuk ke dalam bangunan parlimen selepas bertempur selama beberapa jam dengan pihak polis. Perusuh menconteng dinding dengan lukisan graffiti anti kerajaan bagi mencabar pihak berkuasa bandaraya itu dan Beijing. Demonstrasi besar-besaran selama 3 minggu dicetuskan oleh rang undang-undang bagi besar impaknya tular selepas hasilnya pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bola Sepak Liga Perdana. Selepas 23 tahun tanpa sebarang trofi kejuaraan, Sabah bertekad mahu menamatkan penantian panjang itu dengan menjuarai Liga Perdana musim ini. Sabah kini di landasan terbaik untuk mencapai hasrat itu apabila berada di kedudukan teratas Liga Perdana dengan 34 mata dengan saingan Liga Perdana hanya berbaki 4 perlawanan. Pencabar terdekat Sabah, Johor Darul Takzim 2 pula di tangga kedua Liga Perdana namun berbaki 3 perlawanan iaitu kurang 1 perlawanan berbanding Sabah. Atas kehadiran tuan-tuan dan sementara itu, pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Peter Anthony berkata, kerajaan negeri akan memberikan ganjaran kepada pasukan Sabah jika berjaya merangkul kejuaraan Liga Perdana musim ini. Beliau bagaimanapun belum mahu mendedahkan bentuk ganjaran yang bakal diberikan. Sebaliknya, mahu skuad kendalian Julius Ating itu terus fokus bagi menyelesaikan baki 4 perlawanan dengan keputusan baik. Dan saya amat berharap perlawanan terakhir kita ataupun perlawanan kedua terakhir kita sebelum menentang Terengganu nanti ini, iaitu menentang Kelantan di Stadium Likas ini, kita sudah boleh dinobatkan sebagai juara Liga. Datuk Peter ditemui selepas sesi fotografi bersama pasukan bola sepak Sabah di Kota Kinabalu. Katanya terpulang kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Muhammad Syafiq Abdal, untuk mengumumkan ganjaran itu kelak. Sebelum ini Sabah boleh dikatakan sebagai pasukan underdog, tetapi sekarang telah membuktikan skuad Tambadau juga adalah pesaing utama kejuaraan musim ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Peter berkata satu mesyuarat agung luar biasa EGM akan diadakan pada 16 Julai depan bagi memutuskan tarikh Kongres SAFA akan datang. Dalam EGM itu juga antara dibincangkan beberapa perkara penting termasuk pindaan terhadap beberapa perlembagaan bagi mengemaskini serta memantapkan lagi SAFA. Dalam pada itu, Datuk Peter turut mengumumkan akan bertanding jawatan Presiden pada Kongres akan datang namun berkata ia terpulang kepada wakil ahli gabungan untuk menentukannya. Jaringan Alex Morgan pada hari lahirnya yang ke-30 membawa Amerika Syarikat mara ke final Piala Dunia Wanita buat kali ketiga berturut-turut selepas menudukkan England 2-1 awal pagi tadi. Turun sebagai juara bertahan dan pasukan nombor 1 dunia, Amerika Syarikat memenuhi reputasi besar apabila membuka jaringan seawal minit ke-10 menerusi tandukan Kristen Press. Press yang mengambil alih tempat pemain berpengalaman Megan Rapinoe yang diketepikan akibat kecederaan. England bagaimanapun tidak menunggu lama untuk menyamakan kedudukan apabila penyerang Manchester City Ellen White pada minit ke-19. Kedua-dua pasukan kemudian saling berbalas serangan namun Kapten Amerika Syarikat Morgan memastikan kemenangan pasukannya apabila menanduk hantaran cantik Lindsay Horan pada minit ke-31. Pada minit ke-65, White menceriakan England buat seketika apabila meledak gol penyamaan. Malangnya video bantuan pengadil VAR menafikan jaringan tersebut kerana pemain itu berada dalam posisi offside. Amerika Syarikat bukan sahaja muncul pasukan pertama berjaya ke final buat kali ketiga berturut-turut, malah mereka tidak pernah dikalahkan sejak kekalahan terakhir dalam final Piala Dunia 2011.
Morgan dan White juga kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak untuk anugerah kasut emas menerusi 6 gol. Juara Eropah Belanda atau Sweden bakal menjadi halangan terakhir Amerika Syarikat untuk memburu kejuaraan keempat. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.